So catalyst ni bila dia aktif, lama-lama dia akan kurang aktif So kita kena tengok lah catalytic deactivation ni. Catalytic deactivation. So ada 3 jenis. Yang pertama adalah aging. So aging ni loss of active surface area. So gambar tu dia buat macam ni. Okay, so ni satu keratan of catalyst. So katalah dalam ni adalah gas reaction. So bila gas reaction, biasanya dia boleh masuk sampai surface yang belakang ni. Okay, ni semua katalah active surface area ni yang kita highlight kan ni. So bila berlaku aging, kat depan ni mungkin ada blockage. So bila berlaku blockage, yang depan ni masih ada remaining active surface area, tapi yang belakang ni kita tak dapat guna. So reaction tu boleh lalu depan ni, tu dia keluar balik. So ni remaining surface area. So yang belakang ni yang kita lost ni, unused ataupun lost area. Okay, sebab ada aging kat sini. So yang kedua adalah poisoning. Poisoning ni berlaku due to surface area poison by reactant. Okay, so bila ada apa tu, molekul yang kita guna tu, dia memang sifat dia lama-lama dia boleh poison kat apa ni, surface area tu. So lama-lama dia tak aktif. Okay, so ni poisoning punya case. So untuk poisoning ni dia lebih seragam lah. Okay, kat sini ada dua contoh dalam nota. Mula sulfur. Sulfur ni memang sejenis gas yang berbahaya. Okay, so sulfur ni kalau dia guna catalyst yang tak sesuai dengan sulfur ni, maknanya sulfur ni boleh poison surface area catalyst tu. Kemudian phosphorus. Okay, kemudian last sekali adalah coking. So coking ni macam nampak macam aging, tapi coking ni dia lebih seragam maknanya dia punya sifat dia tu, dia tutup surface area ni secara uniform. Okay, coverage of surface area, active surface area, ataupun kita boleh kata dia due to undesired reaction. Maknanya bila ada tindak balas yang kita tak nak berlaku dekat surface area ni, lama-lama dia akan cover surface area ni. So bila tiga-tiga benda ni berlaku, maknanya kita punya catalyst tu dah tak aktif lah. So kita kena ganti ataupun dengan catalyst baru, ataupun kita kena bersihkan dia. Okay, dia dah tak jadi efisien. So kemudian kita sampai part yang last dalam bab 6 ni, iaitu step in catalytic catalytic reaction. So catalytic reaction maksudnya reaction ni memang guna catalyst. Dan dalam kes ni sebenarnya step yang ada dalam nota muka surat 6 ni, dia cerita sebenarnya tentang gas reaction. Okay, so kalau kita perhatikan, dia ada 7 step Yang pertama kita ada mass transfer. Kemudian yang kedua diffusion. Diffusion ni macam angin kan, diffuse. So memang sebenarnya dia cerita tentang gas phase lah. Kemudian kita ada adsorption.
Adsorption ni maknanya molekul tu melekat dekat surface catalyst. Yang keempat, reaction. Lepas reaction ni berlaku dekat surface of catalyst tu, happen on active surface area of catalyst. Lepas tu last kali, yang kelima, dia akan tanggal. Mula dia melekat, betul telah reaction, dia akan tanggal. Kemudian lepas tanggal, dia akan terbang balik pergi ke tempat yang baru. So dia akan diffuse. Dan ketujuh adalah mass transfer. So ni ada 7 step. So dia punya detail tu kita boleh tengok dalam gambar tu. Okey. Gambar dalam tu, nota. So kalau kita nak buat secara ringkas, kita boleh lukis macam ni lah. So mula-mula mass transfer tu. So kita ada product feed. Bukan product feed, raw material feed. So maknanya dari luar area ni, so kita bawa masuk satu komponen dalam reaktor. Okey. So katalah komponen A, so kita bawa masuk pergi sini, kawasan reaktor ni. So bila dia bawa masuk dalam reaktor ni, ada catalyst. So catalyst ni kita boleh bayangkan dalam bentuk ni lah, gambar surface ni. So ni step pertama. Yang kedua, diffusion. So tadi komponen A dah masuk dalam reaktor. So kita ada bawah ni surface area. So kemudian A tu akan terbang. Dia belum melekat lagi, dia terbang pergi surface area. Move ataupun diffuse. So dia baru terbang. Kemudian yang ketiga, dia akan absorb . So bila dia absorb, kita kena lukis ada connection ni. So absorb maknanya molekul A melekat dengan sini. Okey. Yang keempat, reaction. Katalah reaction mula-mula A. Okey. Lepas tu bila dah berlaku reaction, dia jadi B. So kita boleh buat macam ni. Mula-mula A, so kita pangkahkan dia. Reaction. Okay, selepas reaction, maknanya proses tu dia akan undur balik. Mula-mula dia melekat kan. Lepas tu nombor 5, dia dissolve. Dissolve, dia tanggal. So kita lukis macam, kita lukis macam ni, tapi kita buat pangkah. Kemudian dia terbang. Okay. Lepas tu lepas dissolve, dia akan macam ni lah gambar dia. 6 diffusion. So ni surface area. Dia masih dalam reaktor lagi. Okay. Tapi dia terbang. Komponen B tu dia terbang. Okay. Selepas dia terbang, daripada surface area ni, lepas tu dia akan keluar pada reaktor kan. Maknanya yang ketujuh tu, mass transfer tu, maknanya B is removed from reactor. So proses ni memang panjang lah. Kalau kita buat 7 step ni, dia memang panjang. Okay. So kalau dalam soalan minta 7 step, kita kena lukis lah 7 step. Tapi saya boleh kata biasanya exam dia minta 3 step sajalah. Okay. Step yang mudah. Jadi step yang mudah untuk
catalytic reaction ni ada 3. So iaitu kita ambil yang penting. Mula-mula dia mesti ada reaction. Okay. So reaction itu yang akan menentukan chemical tu dia bertindak balas kat surface area. Lepas tu dia jadi produk yang baru. Okay. Katalah A pergi B. So step selepas reaction ni kita kena tengok sebelum dengan selepas lah. Okay. So ni jadi step kedua. Step pertama dia kena ada adsorption. Adsorption maknanya dia melekat. Okay. Kemudian last sekali ada desorption. So desorption sama ada kita nak lukis titik-titik pun boleh. Dia dah jadi B. Saya lukis ni besar sikit. Okay. Ataupun kita boleh lukis macam ni, B, kemudian kita buat pangkah. Okay, yang mana senang lah. So ni 3 step yang penting untuk catalytic reaction. So kalau kita nak buat contoh yang lain, okay, yang melibatkan 3 step ni, sebab kita ini gambar yang general guna A pergi B reaction dia. So kita buat satu contoh yang nampak lebih kompleks sikit. Okay. Dan sebenarnya contoh ni bagus. The 3 steps in heterogeneous catalytic reaction. So example dia, kita ambil C 2H4, kita tambah hidrogen jadi C2H6. So C2H4 kita lukis dulu gambar dia dari segi molekul. Okay, gambar dia macam ni. Kemudian kita tambah H2 kita buat macam ni. Okay. So mula-mula kita kena buat sebab dia minta 3 step, so kita kena ada tu lah, adsorption. Adsorption apa? Adsorption untuk ada 2 reaktan ni. Sekarang ni reaktan, so ni produk. Reaktan ni dua-dua kena melekat dekat catalyst surface. So kita kena lukis catalyst surface. Kemudian kita lukis gambar ni. Kalau nak cantik, hidrogen letak tepi. Okay. Kemudian kita lukis carbon dengan 4 hidrogen tadi. Okay. Kemudian ada reaction. So reaction, so kita putuskan gambar ni. Okay. Ataupun kita buat gini lah, C, kita buat tinggi sikit. So ada 2 hidrogen. So hidrogen yang baru tu kita letak bawah. So yang ni dia putus. Okay. So putus maknanya dia ganti dengan bond ni. So reaction. So asalnya C2H6 C2H4, sekarang dia dah jadi C2H6. Cukup 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi 6. So kemudian step yang last adalah desorption. So kita kena lukis semua sekali lah. So C sebenarnya kita putuskan dia. So kita letak 3 hidrogen sebelah sini. Okay, so ni adalah 3 step, okay, in heterogeneous catalytic reaction. So kalau dalam exam saya boleh kata memang ni je lah yang keluar. Okay, sekian saja untuk bab 6